Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 5 bersama dengan Cikgu Farhan. Okey, kita teruskan tajuk pendidikan kesihatan kita pada minggu ini. Ingat lagi tak apa kita belajar minggu lepas? Ingat lagi tak? Kita ada belajar berkenaan dengan sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Jadi hari ini kita teruskan dengan tajuk yang berikutnya. Okey, cikgu di sini cikgu rujuk buku teks. Jadi awak di rumah pun awak boleh rujuk buku teks di muka surat 74 dan 75. Okey, di sini kita dah belajar minggu lepas iaitu sistem reproduktif manusia. Jadi minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan proses kejadian manusia secara asasnya. Okey. Maksud dia macam mana manusia terjadi, macam mana jadinya baby. Senang ceritalah. Okey. Secara asasnya manusia ataupun kejadian manusia yang pertama sekali mestilah dimulakan dengan perkahwinan. Kita dalam agama kita pun sebelum kahwin tak boleh buat baby. Faham fahamkan apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, jadi untuk kejadian manusia ini, dia mestilah ada sistem reproduktif lelaki dan sistem reproduktif perempuan. Dia tak boleh lelaki dengan lelaki tiba-tiba nak ada baby. No, tak boleh. Perempuan dengan perempuan tiba-tiba nak ada baby. Tak boleh. Dia mesti lelaki dan perempuan. Okey. Ini sistem dia mesti ada sistem reproduktif lelaki dan sistem reproduktif perempuan. Okey, kita tengok. Okey, persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu dalam ovum. Okey. Mana satu sperma? Inilah sperma. Itu sperma. Kita sebelum jadi diri kita sekarang, sebelum kita jadi baby, inilah keadaan kita, sperma dan juga ovum. Okey, sperma dihasilkan oleh sistem reproduktif lelaki, dihasilkan oleh testis, dan ovum pula dihasilkan di dalam sistem reproduktif perempuan, iaitu dihasilkan oleh ovari. Ini ovum dihasilkan oleh ovari dan sperma pula dihasilkan oleh testis. Okey, sebab tu dia mesti ada lelaki dan perempuan. Mana boleh perempuan-perempuan atau lelaki dengan lelaki? Macam mana nak melahirkan anak? Tak akan dapat sampai bila-bila. Okey, setelah berlakunya proses persenyawaan, kita tengok pula proses pembesaran janin. Pencantuman sperma dan ovum akan menghasilkan satu sel. Jadi sel ini akan berganda menjadi dua. Sel ini satu sel. Kemudian dia akan berganda menjadi 2, 4 dan 8 dan juga seterusnya, dia membentuk zigot. Ini daripada sperma dan ovum tadi, dia akan membentuk satu sel. Dari banyak-banyak sperma ni satu saja yang akan masuk. Berjuta-juta sel, berjuta-juta sperma yang akan masuk, hanyalah satu saja yang bercantum dengan ovum. Yang lain dia akan mati. Okey, jadi zigot akan melekat pada dinding uterus. Jadi bila dia dah membesar, ini dia akan jadi zigot. Zigot membesar dan menjadi embrio. Ini ialah embrio. Nampak macam apa? Cicak kan? Ada ekor kan? Itu sangat kecil embrio. Kemudian embrio membesar dan menjadi fetus. Dia menjadi fetus. Fetus ni dah ada cukup jari-jari, dah ada kaki, dah ada tangan. Kemudian ini fetus membesar
akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Okey, setelah ibu awak membawa awak 9 bulan di dalam rahimnya, jadi maka terjadilah kelahiran. Awak pun dilahirkan ke dunia. Jadilah awak sekarang. Jadi itulah secara asasnya proses kejadian manusia. Yang paling penting di sini, dia mesti ada sistem reproduktif lelaki yang matang, yang dah akil balik, dan sistem reproduktif perempuan yang dah sempurna, yang dah akil balik. Jadi bila ada lelaki dan perempuan, pasti akan menjalankan proses-proses yang tertentu. Setelah perkahwinan, maka terjadilah manusia, terjadilah bayi. Jadi perkara ni boleh berlaku kepada, secara umumnya boleh berlaku kepada lelaki dan perempuan yang dah akil balik. Itu. Jadi cikgu nak tanya satu soalan. Bayi dia ada dalam perut ibu ke? Tak. Jadi bayi kita tak ada dalam perut ibu kita. Kita berada di sini, di uterus, di kawasan sini. Kita membesar di kawasan situ selama 9 bulan. Dan kita keluar melalui sinilah. Tempat di mana sperma masuk, di situlah bayi akan keluar di laluan uterus dan faraj. Jadi kita, waktu kita bayi dulu, kita tak keluar melalui pusat. Kita tak keluar melalui lubang najis. Jadi kita keluar melalui faraj ibu kita. Boleh faham? Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa nasihat cikgu. #stay at home. #stay safe. Kita jaga kita dan insyaAllah kita pasti menang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.